dia ada kesinambungan tu, insya-Allah lah. Bila ada kesinambungan tu, kita harap dia akan terus berkekalan ingat. Dia isu dia kalau yang kita tak ingat ni sebab kita belajar, kita tak apply. Tak apply terutama bila kita terus-terus tu masa kita baca Quran tu lah, kan? Jadi bila kita tak apply, vocab-vocab yang kita dah ada tu jadi kita lupa. Itu penting untuk kita terus menggunakan vocab yang sedia ada tu untuk bila kita belajar di ayat yang seterusnya. Okay. Sebab macam saya belajar dulu pun macam itulah. Kita belajar, contoh surah, kalau saya dulu saya ikut buku tu, panduan. Dia baca tu, kita kata dalam 100 ayat macam tu je sebenarnya surah Al-Baqarah tu. Dia pandu kita. Hari-hari lah kita buat harfiah ni. Setiap malam lepas maghrib buat 1 ayat, 2 ayat, gitu je lah. Tapi setiap malam kita buat. Lepas tu bila kita dah ada, dah habis 100 ayat tu, 1 ayat ni berapa je vocab dia kan, yang kita dah ada sebenarnya, tak banyak mana. Dalam maknanya surah Al-Baqarah tu. Jadi lepas daripada tu, dengan vocab-vocab yang kita dah ada tu, setiap kali kita baca je Quran, contoh kita ambil petikan-petikan ayat di surah-surah lain lah. Ustaz selalu dia suruh, okey, harfiah dulu, baca dulu, lepas tu harfiah. Baru kita tengok nak bandingkan harfiah kita tu dengan terjemahan, kan? Jadi latihan-latihan yang macam tu menyebabkan vocab-vocab yang kita dah ada tu kita akan sentiasa ingat lah, kan? Jadi ni dia punya matlamat kelas kita ni sebenarnya, sahabat semua, memang kita kena niat lah. Maksudnya kita nak supaya apa yang kita belajar ni kita boleh aplikasikan dalam masyarakat kita. Kita panggil memasyarakatkan hafazan Quran. Dan kita menuju ke arah hafazan Quran lah lepas ni, kan? Jadi ada dua benda lah. Satunya kita nak pastikan kita ni bacaan solat kita of course lah dulu, kan? Jadi sebenarnya bacaan solat ni sebagai tarikan awal lah untuk tak kira level daripada sekolah rendah sampailah ke warga emas. Jadi tarikan awal untuk kita menjinakkan kita ni dengan bahasa Al-Quran, kan? Tu kita kena biar jelas lah. Saya harap sangat jelas. Maknanya bahasa Arab kita ni bahasa Arab level memang level sekolah rendah. Dan saya yang kita belajar dalam tautik tu pun memang ustaz tu pun kata level sekolah rendah pun sebenarnya kita dah tahu basic fi'il madhi, fi'il mudhari' tu pun dah banyak dah kita boleh gunakan ilmu tadi dari segi maksudnya dari segi nak kata nak huraian, tadabbur dan juga tazakur yang pelbagai lah. Dari segi penggunaan dhamir yang berbeza. Kadang-kadang Allah ni guna dhamir yang berbentuk aku, kadang-kadang kami. Itu isu dhamir je. Dhamir ni belajar sekolah rendah lah, okay? Jadi maksudnya sebenarnya untuk kita macam explore dari sudut makna tu, sekadar kita belajar yang basic ni pun dah boleh. Sebab kita bukan nak pergi ke tahap nak mentafsirkan sebagaimana ulama-ulama mufassir tu mentafsirkan Al-Quran, kan. Kita just nak baca terjemahan, nak fahamkan makna dia sahaja, kan. So untuk tujuan kita ni, maknanya pertama kita level kita nak biar yang solat ni kita tahu makna dia. Lepas tu kita nak gunakan vocab ni untuk yang seterusnya, kan, pengembaraan kita yang seterusnya, kan, insya-Allah. Dan gitulah sahabat semua, maknanya kita kena betul-betul biar niat tu kena biar ada, kan.
Terutama kalau kita kata menghafal tu payah, tapi sebenarnya kalau kita tengok kawan-kawan yang dah mula menghafal tu, dia dah mula kalau macam geng hadar yang senior sikit tu kan, yang memang dia istiqamah murajaah setiap hari. Kalau kita murajaah setiap hari ni, contohnya satu ayat kita kata kita perlu cuma berapa minit 5 minit sebenarnya, 5 hingga 10 minit. Murajaahnya samalah. Jadi 10 minit, 20 minit, setengah jam lah kita kata. Murajaah tu setengah jam. Actually kalau kita laju kan setengah jam tu, kalau kita orang yang 100 ayat tu dia tak lama lah. Maknanya dalam masa tak sampai sejam lah. Kan? Sebenarnya. Maksudnya masa daily yang kita perlukan cuma untuk menghafal ayat baru dan juga murajaah, campur dua tu kita kata sejam. Jadi sebenarnya nak bagi gambaran kepada sahabat benda tu bukan payah lah. Untuk kita dapatkan ulangan yang setiap hari. Okay, insya-Allah. Kita ke arah tu dah. Tapi untuk permulaan ni mintanya hafal yang makna dulu. Sebab kita kalau boleh tak nak biar dululah. Kan kita susahkan diri kita dengan cuba hafal dulu dia punya makna perkata. Mungkin macam saya kata, sahabat dah tahu dah. Jadi kita niat satu lagi, kita belajar ni untuk kita mengajar. Dia memang sangat berbeza lah. Kalau kita kata kita belajar untuk diri kita saja, kita mungkin kesungguhan tu kurang sikit. Tapi kalau kita belajar untuk mengajar, cara kita belajar pun lain. Kan? Dan benda ni kita memang kena jadikan macam satu modul lah. Untuk kita dekatkan masyarakat dengan bahasa Al-Quran tu sendiri. Sebab apa? Sebab kita tak nak mereka tu terdedah dengan bahasa Arab yang komunikasi yang rata-rata kata payah. Jadi kita nak dedahkan, especially bermula daripada sebelum sekolah rendah lagi lah. Sekolah rendah lah kita kata kan. Dan tugas tu tugas apa? Tugas kita semualah. Lepas daripada ni, maknanya masing-masing cuba tengok keliling, anak-anak cucu, anak saudara ke, kan, cuba ajar mereka dengan bahasa Al-Quran ataupun harfiah bacaan solat ni dulu. Okay. Jadi kita niat dengan macam tu, insya-Allah kita belajar pun lebih bersungguh-sungguh lagi lah. Okay. So hari ni kita nak sambung yang minggu lepas. Kita sampai mana dah minggu lepas? Ayat mana dah minggu lepas? Siapa ingat? Yang bacaan doa iftitah lagi kan? Okay, doa iftitah kita ni sampai mana? Doa iftitah minggu lepas. Yalah, doa iftitah tak habis lagi kan? Wanusuki ni belum lagi. Ya. Baru sampai ke ni al-ardi deh. Bukratan wa asila wajah tu wajhah lillazi fataras samawati wal ard. Sampai situ, betul tak? Ada buat catatan tak? Betul. Okey deh. Jadi maksudnya kalau sampai situ tu sebenarnya kita dah ada 30 vocab dah. Vocabulary kita tu dah 30 kan. Okey. Jadi sebab rasanya tak payah mana yang ni so kita terus pada kita ambil yang seterusnya. Okey, ni Hanifah. Kalau boleh kita nak habiskanlah untuk doa iftitah ni. Okey. Okey, so kita mula dengan Hanifan Muslimah wa ma ana minal musyrikin. Hanifan ni okey. Kita kaitkan sekali dengan nahwu sikitlah. Sebab untuk peringkat ni kita tak dibebankan nak menghafal kan? Nak menghafal sebab kita dah hafal dah. Jadi kita bebankan sikit dengan hafal makna je. Lepas tu kita kaitkan dengan nahwu terus. Okey? Dia dua benda lah yang kita nak perbiasakan. Okey? Nak menghafal ni dah hafal dah. Cuma hafal makna.
Hafal makna pun rasanya banyak yang kalau kita pendetailkan banyak yang dah tahu dah. Cuma kita nak biar mesh. Okey. Jadi kita mula-mula kita buat macam ni. Ni kita tengok dua dia. Tekih. Okey, jadi kita tengok dalam Nahwu. Ni Nahwu kita. Okey. Minggu lepas kita dah tengok dah yang dah semua dah tanda-tanda isim ni, kan? Tanda-tanda isim ni saya lock sikit. Okey, jadi tanda-tanda isim kita dah ada dah. Ada 5 tanda isim yang kita belajar minggu lepas. Ingat lagi tak? Apa dia? Apa tanda isim? Yang pertama, Alif Lam. Alif lam kat mana? Al-Musyrikin. Awal Di awal kalimah. Kan? Di awal kalimah. Al-muslimu. Jangan al-muslimun. Dia alif lam dengan tanwin ni dia balagh. Dia tak boleh duduk serumah. So kalau perkataan kata nama tu ada alif lam, so di hujung dia tu takkan ada tanwin lah. Al-muslimu, al-baitu, al-maktabu. Jadi semuanya berbaris dhammah bukan tanwin. Okay. Okey, itu yang pertama, alif lam di awal. Yang kedua? Tanwin. Tanwin mana? Okey, Tanwin di hujung, kan? Di hujung kalimah. Contohnya, contoh perkataan? Muslimah. Musliman. Kalau dia asal dia perkataan ni dia al-aslu dia memang dhammah lah. Macam haza baitun. Jangan mari haza baitan lalu. Haza bait baris dhammah, Maksudnya baitun, qalamun, maktabun, baris dhammah belaka. Okay. Macam mana dia boleh jadi maktaban atau maktabin tu? Dia kena ada sebab-sebab dia. Maknanya asal dia, perkataan asal dia dhammah. So bila kita sebut apa tu? Tapi maksudnya kalau kita jumpa macam Hanifan tak? Hanifan minggu lepas tu Hanifan. Minggu lepas bila? So Hanifan tu dia memang baris atas tapi dia tanwin, so dia adalah isim lah. Kan? Dia adalah isim. So tanwin tu di hujung. So kalau kita kata maktabun, kita tak boleh nak bubuh alif lam lah. Jangan al-maktabun. Dia maktabun je. Kalau al-maktabu, dia istilah dia dipanggil alif lam makrifah. Kalau yang maktabun tu dipanggil isim nakirah. Nakirah ni maksudnya yang kita kata a book. Kalau ada alif lam, the book. Dia macam makrifah, dikenali. Tu istilah dia lah. Tapi maksudnya tanda isim yang kita nak sini, tanda isim dia pertama alif lam di awal. Yang kedua tanwin di hujung. Okey, yang ketiga apa dia tanda dia? Tanda kena sesuatu tu isim kalimah tu. Baris bawah di akhir kalimah. Baris bawah. Maknanya kalau dia berbaris bawah, contoh kita jumpa al-baiti. Al-baiti. Ataupun kita jumpa apa yang baris bawah lah. Baitin, qalamin. Yang tu menunjukkan dia asalkan dia baris bawah sama ada tanwin ke ataupun baris satu. Yang tu menunjukkan dia tu isim. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat apa? Mudhaf. Mudhaf ilaihi. Macam mana mudhafun ilaihi ni? Dia bersandar. Menyandar. Dia dua perkataan. Perkataan kan. Kedua-dua tu adalah isim. Jadi dia tu saling sandar menyandar. Maksudnya kita tak boleh pisah. Okay. Okey, ciri-ciri mudhaf ni macam mana? Ciri dia ada dua. Nak kenal tu dia kena ada dua kan. Ciri-ciri pada mudhaf dan juga mudhafun ilaihi. Jadi mudhaf ni yang menyandar. Perkataan pertama tu. Macam kita kata baitullahi. Baitu tu adalah mudhaf. Allahi tu mudhafun ilaihi yang kena sandar. So apa ciri-ciri yang ada pada baitu tu?
Tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Dia tak boleh bawa beban kan. Dia tak boleh ada alif lam sebab dia nak nyandar pada orang tu. Kita nak ingat dia tak boleh ada beban. Tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Lepas tu hak mudhafun ilahi tu yang kena sandar macam mana pula? Baris bawah. Dia jadi jatuh baris hujung dia tu. So, bila kita sebut baitullahi, baitu tu tak ada alif lam, tak ada tanwin. Lepas tu Allah tu jadi Allahi. Bukan Allah, bukan Allahu. Baitullahi. Apa lagi? Rasulullah. Betul. Rasulullahi. Jadi semua tu adalah menunjukkan dia tu, maknanya dia memang kita tak boleh nak pisah. Maksudnya kalau kita nak wakaf dalam Al-Quran pun tak boleh nak berhenti kat Rasul, ambil Allah pula. Salah makna dia kan. Makna dia akan jadi salah lah. Okay. Jadi itu tanda yang keempat. Tanda yang kelima apa? Mim. Selepas haraf ja. Selepas daripada haraf ja. Jadi bila isim yang datang selepas daripada haraf ja, baris dia macam mana? Baris bawah. Baris bawah. Dia akan jatuh baris dia akan baris bawah. Maknanya berbaris bawah selepas daripada haraf ja. Okey, penuhlah kau dah. Satu lagi sini dia bawa macam lepas daripada haraf nidah. Haraf nidah ni seruan dah, seruan. Ya ayyuha. Maksudnya bila seru ni dia memang kena isim lah. Takkan kita nak seru benda apa tu perbuatan kan. Ya berlari tak boleh lah. Dia maknanya selepas daripada ya tu dia memang kena isim. Jadi itu adalah masuk dalam 5 dia sekalikan. So kita kata haraf ja tu salah satu daripadanya adalah min kan. Jadi haraf ja ni ada beberapa. Kita tengok sikit haraf ja. Ni haraf ja ni. Min, ila, an, ala, fi, bi, kali. Min, ila, an, ala, fi, bi, kali. Rupa ni dia jarak-jaraknya lah rupa ni. Tapi kalau Ustaz Rusdi dia ada letak jugalah. Okay. Maaf nak tanya, buka skrin ke tu? Buka. Tak nampak. Yo, astaga. Nampak tu Teringat nak share. Astagfirullah. Ingat ke share dah. Betul lah royak. Tapi saat ni teka-teka. Saat ni kan teka-teka. Tak sempat tengok skrin saat ni tu. Okey, sekarang boleh kita tengok skrin. Okey. Okey, jadi yang seterusnya ialah kita tengok haraf ja pula tak? Okey, haraf ja ni macam mana? Haraf ja. Min, ila, ni kelompok. Maksudnya kita ada 3 dah. Ada 3 isim, fi'il dengan haraf. So isim yang tadi yang kita tengok melalui tanda-tanda tadi, pengecapan dia. Lepas tu yang fi'il ni nanti kita akan sentuhlah yang ni. Yang ketiga ni haraf. Haraf ni maksudnya hak pendek-pendek, hak kata berhubung, kata sendilah kita kata. Kan? So dalam kelompok haraf ni hak yang kita kata selepas daripada haraf ja, maknanya dalam haraf tu, dalam tu terkandung satu kelompok yang kita namakan haraf ja. Kat sini. Kan? Jadi ni. Min, ila, an, ala, fi, bi, kali. Min, ila, an, ala, fi, bi, kali. Dia begitu. Mengikut jam. Min, ila, an, ala, fi, bi, kali. Rubah ni dia sebab dia jajangan sangat. Jadi kita KIV dulu yang ni. Kan? Min, ila, min daripada, ila kepada, an dari, ala atas, fi di dalam, bi tu dengan, kali, li tu, li ataupun la bagi. So yang ni maksudnya kalau perkataan tu datang selepas daripada haraf ni, haraf ja ni, jadi isim tu dia akan berbaris bawah. Kan? Ala maktabi. Dia mesti ala bukan maktab, ala maktabin bukan ala maktabun ataupun maktaban. Ala mesti maktabin. Fil ardi. Tak boleh fil ardu ataupun fil ardo. Boleh faham kan? So yang ni adalah
dipanggil kelompok haraf jar. Tugas dia membaris bawahkan isim yang datang selepas daripadanya. Jadi kita boleh cap isim ni melalui 5 tanda ni. Okey? Okey. So, yang tu kita belajar minggu lepas. Lepas tu, dalam kad Ustaz Usti tu juga, selain daripada isim-isim yang kita kata tadi, yang boleh dikecam melalui 5 tanda ni, ada juga isim yang dipanggil isim popular. Isim popular ni, dia tidak terikat dengan tanda-tanda tadi. Tapi dia adalah isim. Sebab dia terlalu popular, mana kita share orang popular kan, tengok tu share lalu. Ni isim ni. Kan? Jadi sebab apa? Sebab dia terlalu banyak dalam Al-Quran. Tu yang dia kata popular ni. Jadi disenaraikan di sini kelompok-kelompok yang isim juga, tapi kita tak dapat kenal melalui tanda macam tadi. Kan? Yang paling glamour sekali ialah dipanggil isim dhamir. Apa dia isim dhamir ni? Kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri. Kalau kau Melayu pun kata ganti nama diri. Kalau kau English dia panggil apa ni teacher, Kak Yah. Dia panggil apa ni? Kalau dhamir. Ganti nama apa? Pronoun sah. Pronoun. Pronoun kan? Okay. Jadi, so pronoun ni, sebelum kita masuk yang tu, kita tengok baliklah ayat kita tadi kan. Ayat kita tadi. Tapi mana kita kemah yang bahagian tanda isim tu dulu. Lepas ni kita tengok sikit dhamir. So, mana ayat kita tadi? Kita buat macam ni dulu. Okey. Lepas tu kita pergi kepada kita tadi. Ni kan. Okey. Okey. Ni ayat kita tadi. So kita sambung je yang minggu lepas. Okey, Hanifah Muslimah wa ma ana minal musyrikin. Rasanya itu dah sebab minggu lepas tu sampai al-asr kan. Okey, Hanifan. Jadi kat sini Hanifan ni melalui tanda-tanda tadi. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim, tanda dia Tanwin. Tanwin. di ujung. Tanwin di ujung. So ini adalah kalimah isim. Jadi makna apa Hanif ni? Kan selalu kita dengar Nabi Ibrahim tu agama Hanif. Hanif ni berkeadaan lurus, dalam keadaan lurus. Maksudnya kata agama yang betul. Berpegang teguh. Berpegang teguh. Berpegang teguh. Selalu kita jalan yang lurus kan? Jadi benda-benda Kita tak nama mereka. biasa digambarkan dalam jalan yang lurus. Azan siapa cookies? Di Nasiratul Mustaqim pun yang lurus juga, kan? Jadi Hanifan ni pun Ini dan cheesecake saya tak habis. Boleh makan. Dia boleh cicah dengan natural chocolate. Okey. So Hanifan kemudian Musliman. Macam mana pula Musliman? Ni tanda isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim juga. Sebab dia tanda dia Tanwin. Akhir kalimah. sama macam tadi. So yang ni Ini sakuti. Musliman ni sebenarnya je sebab dia Muslim dah. Muslim ni maksudnya menyerah diri lah. Jadi yang menyerah diri. Okey, wa dan ma ni, ma sini ma tidak. Jadi ma ni dia kadang-kadang dia ada beberapa makna lah. Ada ma yang biasa, ma tidak. Satu lagi ma apa yang. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu tu, kadang-kadang dia tak ada sangat petunjuk. So kita just tengok ayat. Kita tengok ayat So ma tidak. Okey, Atas ana cookies bawah frozen. Macam mana? Aku. Ada satu lagi? Okey, ana ni aku. Sofa. Itu saya lah. Kan? Tapi kita stand sebagai aku. Bentuk. Okey. Tolong mute. Siapa tu? Perempuan sikit. Okey. Musyidah. Sama. Musyidah. Okey. Min daripada okey, tengok min. Cuba tengok min.
Min haraf apa tadi? Min ila an ala fi bi kali. So min ni haraf Harap ja. ja juga. Kemudian kita tengok musyrikin sebelah dia tu. Okey, al-musyrikina ni fi'il ke isim ke haraf ni? Isim. Tanda dia Alif lam. alif Di lam. awal kalimah. Alif lam di awal. Okey, tu satu tanda dia. Dan satu lagi sebenarnya tanda dia ni, dia selepas daripada haraf ja. Okey? Pada haraf dan al-musyrikina ni dia panggil kalau baris bawah tu sebenarnya kalau mim ma'in tadi kan dia punya nama dia dia panggil majrur. Keadaan baris dia tu yang berbaris bawah dipanggil majrur. Jadi untuk al-musyrikina ni dia sebenarnya berbaris bawah juga tapi dia ada kelainan sikit sebab yang ni dia panggil jamak. Dia panggil jamak. Jamak ni apa maksud jamak? Banyak. Ramai. Ramai. Bilangan berapa kalau dalam bahasa Arab kalau ramai? Lebih pada 3. 3 ke atas kan? Bukan lebih pada 3. 3 ke atas tu jamak. Kalau 2 dia panggil musanna. So untuk al-musyrikina ni dia memang baris bawah juga dipanggil majrur juga. Cuma dia jadi asal dia musyrikuna. Asal dia perkataan ni musyrikuna. Tapi dia musyrikuna tu yang kita panggil hang asal dia. Marfu'. Berbaris dhammah kan. Tapi bila dia jadi majrur, dia bukan dia jadi musyrikuni. Tapi waw tu bertukar menjadi ya. Dia ada kelainan sikit. Waw tu bertukar menjadi ya. Kita tengok situ dululah. Kita maknanya biar tahu gitu dulu. Nanti kita akan tengok secara detail mengenai jamak muzakkar salim ni macam mana. Okay. Untuk setakat ni kita biar tahu macam tu dulu. Maknanya kalau selepas daripada min dia ada isim. Isim ni dia patutnya berbaris bawah lah. Tapi untuk yang jamak dia tidak berbaris bawah tapi waw yang musyrikuna dia jadi musyrikina. Okey, nanti kita tengok lebih lanjut yang tu. Okey. So min daripada musyrikina ni orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan. Biasa kalau kita sebut syirik pun syirik juga kan. Tapi kalau bahasa Melayu sebenarnya syirik tu mempersekutukan lah. Maknanya kita bagi mempersekutu ni ada sekutu. Ada yang berganding dengan Allah. Jadi kita boleh faham lah musyrik ni kan. So min ni pun patut putih dah ni. Ana pun entahlah. Inna ni sesungguhnya ni adalah haraf dia lah. Dan ni dipanggil haraf taukid kalau kita tengok dalam haraf popular tu. Okey, solati. Ni senang ya. Solati ni solat. Solatku. Okey, solatku. Wa dan nusuki. Ibadahku. Nusuki ni dia manasikana kan. Maksudnya manasik ibadah. Sebenarnya ibadahku. Sesungguhnya solatku dan ibadahku. Wa dan mahyaya ni sebenarnya sebab dia Hidupku. hayat kan. Mahyaya ni hidupku. Wa dan mamati. Yang ni Matiku. Lillah bagi Allah. Yang ni putih sebab lillahi ta'ala. Ada dalam niat kan. Lillahi ta'ala. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbi. Tuhan. Ni jumpa soal mana. Ya Rabb. Rabbi. Al-alamin. Alam. Sama alam. Jadi sama je. So kalau kita tengok sini senang. Hanifan berkeadaan lurus. Ni kita kena hafal sikit lah. Berkeadaan lurus. Maksudnya agama Nabi Ibrahim ni agama yang lurus. Lurus tu menggambarkan keadaan yang jalan yang betul, jalan petunjuk. Kan? Lepas tu maksudnya kita menghadap Allah ni dalam keadaan lurus. Maksudnya dalam keadaan kita ni akur kepada petunjuk. Okey, musliman. Yang ni musliman ni menyerah diri. Kan? Macam kita kata, bila kita kata Islam, kita ni menyerah diri kepada Allah, surrender. Umpama kalau kita berperang antara dengan musuh. Kalau kita surrender macam mana? Kita buat kan surrender?
Akak darah putih. Akak darah Darah putih putih. kan. Akak darah putih. Jadi lepas kita surrender tu akak tangan tu kan macam apa? Kita tengok ke apa? Palestin tu. Okay, Israel Flotilla ke apa? Okay. Sumut. Sumut kan. Ya, akak tangan belakang tu akak tangan tanda menyerah diri kan. Bila akak tangan tu kak ikut dan bersuruh lah. Suruh apa pun. Suruh terpaksa lah aku lah. Jadi itulah gambaran dia. Kalau kita kata ya Allah aku ni menyerah diri padamu. Ikut Allah suruh lah. Allah suruh solat 5, kita solat 5. Puasa sebulan kan. Itu sifat orang yang musliman. Okay. Dan tidak aku daripada orang musyrik. Maknanya kita menafikan sebaliknya lah. Kalau kontras daripada Muslim ni, ialah orang yang mensyirikkan Allah. Kan? Dia menduakan Allah. Dia buat ibadah tu bukan kerana Allah. Okay? Jadi, itu kita punya pengakuan kita lah. Kemudian kita sebut, inna solati, sesungguhnya solatku, dan ibadahku, dan hidupku, dan matiku bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ni ikrar kita setiap kali kita solat, kan? Solat kita semua ni maknanya macam kehidupan kita lah, keseluruhan kehidupan kita lah. Hidup, mati, ibadah, okay, solat. Jadi semua kehidupan kita daripada bangun tidur sampai kita tidur balik kerana Allah. Allah tu pula Rabbil Alamin. Masya Allah. Kan? Maknanya kita serahkan diri kita kepada Allah ni, yang sifat dia tu memang layak lah menguasai kita. Kalau Israel tu tak layak pun. Okay? Sebab penjahat. Tapi ni memang kita kena surrender sebab Allah ni dia merupakan pemelihara, penguasa kepada semua alam. Okay? Okay. Itu sebenarnya kalau kita nanti kita dah biasa, kita bolehlah cari-cari tafsiran dia pula. Okay? Supaya kita lebih jeliga lagi bila kita baca tu, kita tahu dah makna. Second step tu, dia mesti kita kepada apa dia Rabbil Alamin. Kan? Saya kalau sekolah yang fizikal, yang dekat orang kampung ni, memang kita ada video-video dia. Okay? Tunjuklah muslimah tu macam mana. Tunjuk macam mana nilai Islam tu. Memang sedap lah sikit kan. Tapi sekolah kita ni sebab kita macam terhad sikit. Jadi kita macam itulah untuk next pula lah. Dia ada satu tajuk, luruskan akidah melalui bacaan dalam solat. Tu memang detail lah kita cerita. Okay. So, kita tengok kat sini kan. Nusuki. Tu yang kita nak berkenalan dengan apa tu dhamir. Di sini dia ada dhamir yang tersembunyi kat sini. Nusuki. Ibadahku. Mahyaya. Hidupku. Mamati. Kuku ni adalah ni yang kata dhamir ni. Jadi untuk hari ni kita belajar tengok isim dhamir. Isim dhamir ni dia masuk isim yang popular. Kalau dalam kad yang Ustaz Rusti ni, dia duduk sini. Isim dhamir. Jadi dia bahagi dua. Isim dhamir ada yang mufasil dengan muttasil. Kita tengok yang jelas sikit. Ada tak yang jelas sikit? Ni nak jelas sikit. Bawah ni. Jadi benda senang je. Macam bahasa kita je. Bahasa kita kan dia ada isim dhamir juga. Jadi ganti nama. Macam mana bahasa kita? Ahmad pergi ke kedai. Dia tak ulang tu Ahmad tu kan? Ahmad pergi ke kedai. Dia pergi ke kedai bersama ibunya. Jadi dia tu mewakili Ahmad. Dia macam ganti pada nama. Jadi bahasa kita pun dah selalu guna kan. So dalam bahasa Arab pun macam itulah. Cuma bahasa Arab ni dia detail lagi. Maknanya kalau kita ni Melayu ni, lelaki pun dia, perempuan pun dia. Kalau orang putih lain sikit kan. Perempuan ke apa? She. Lelaki he. Kalau dua orang ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Kalau they kan? They. Kalau ramai yang lelaki, they juga. Kalau ramai perempuan pun, they juga kan? Kau ada nama ni. Kalau perempuan. Tak ada kan? Tapi bahasa Arab ni dia detail. Dia ada he pun ada, she pun ada. Lepas tu kalau dua orang, huma. Kalau he dia panggil huwa. Kalau she dia panggil hiya. Kalau dua orang, untuk dua-dua jantina tu
dia panggil huma. Kalau ramah, kalau lelaki dia panggil hum. Kalau perempuan dia panggil hunna. Tu beza dia. Okey, kita tengok dah kat sini. Kita tengok dulu dia punya benda-benda dia dulu. Benda-benda dia ni kat sini. Okey. Jadi isim dhamir. So isim dhamir ni dia ada dua. Satunya munfasil. Munfasil ni maksudnya terpisah. Kita belajar mak jaiz munfasil. Betul tak? Mak jaiz munfasil. Kita letak mana? Sebab apa dia jaiz munfasil? Sebab dia terpisah. Dia dalam dua perkataan. Hamzah yang datang selepas daripada dalam dua perkataan. Kan? Kalau dia perkataan dia panggil apa? Mak wajib Muttasil. muttasil. Sebab dia dalam satu perkataan, samalah dengan ni. Jadi sini ni isim dhamir munfasil. Munfasil tu pisah. Kita ingat gitu. Fisah. Kan? Maksudnya dia ni terpisah dengan perkataan dia. Macam kita kata huwa. Huwa talibun. Kan? Huwa talibun. Dia murid. So dia suku-suku. Perkataan dalam dua perkataan. Jadi kita tengok dulu dia punya nama dia lah. Kalau untuk lelaki dipanggil apa? So huwa untuk dia lelaki. Kita tengok lelaki dulu. Lelaki huwa. Lepas tu kalau mereka berdua ataupun dia berdua, huma. Kalau yang kita kata English tadi, he lah ni. Tapi kalau English tak ada dia berdua. Kalau home mungkin they. Tapi untuk yang bahasa Arab, home tu mereka yang lelaki saja. Maksudnya kalau kita kata dalam satu asrama tu orang lelaki belaka kan. So kita boleh kata home lah. Okey. Kemudian kalau untuk perempuan pula, she kita panggil hiya. Kalau dua kita panggil huma. Kalau perempuan semua kat asrama tu kita panggil huma. Jadi ni dipanggil ganti nama pihak yang ketiga. Kan? Ganti nama pihak ketiga. Pihak ketiga ni maksudnya orang yang kita tengah bercakap tentang dia lah. Yang ghaib. Sebab tu dia panggil, kalau bahasa Arab dipanggil ghaib untuk lelaki. Kalau perempuan dipanggil ghaibah. Ghaib dengan ghaibah. Istilah dia tu lah. Okey? Boleh faham kan untuk pihak yang ketiga ni? Lelaki dan perempuan. Pihak yang ketiga. Orang yang tengah kita bercakap dengan dia. He dengan she tu. Okey, kemudian ni pihak kedua ni macam bahasa Melayu juga. Pihak kedua kan. Yang kita tengah bercakap. Bercakap dengan dia. Sebab tu dia panggil lelaki mukhatab. Kalau perempuan dipanggil mukhatabah. Mukhatab ni khutbah kan. Kita duduk tengah berkhutbah dengan dia. So mukhatab dia panggil. Mukhatab. Maksudnya yang kita tengah bercakap dengan dia. Okey, kalau seorang dia panggil anta. Ni anta. Firamli guna ni kan. Firamli dia guna ente. Ente tu tak ada dalam bahasa Arab, tak ada i. Dia ada anta ataupun anti je. So kalau lelaki anta. Kalau perempuan anti, bukan ente. Kalau engkau berdua, kalau lelaki antuma. Kalau perempuan pun sama antuma. Ingat macam tadi kalau huma pun sama. Lelaki pun huma, perempuan pun huma untuk berdua. Yang apa tu untuk pihak kedua ni pun sama. Kalau lelaki pun antuma, perempuan pun antuma. Tapi kalau untuk ramai, kalau lelaki antum. Kalau perempuan apa dia? Antunna. Antunna. Okey. Boleh tu pihak kedua. Dan akhir sekali, pihak yang pertama. Pihak pertama ni dalam bahasa Arab dipanggil mutakallim. Orang yang tengah bercakap. Kalam kan bercakap. Kan? So pihak pertama ni, dia tak ada perbezaan antara lelaki perempuan. Lelaki pun ana. Kalau seorang dipanggil ana. Perempuan pun ana juga. Kalau untuk ramai, dah satu lagi special dia. 2 ke atas tu dia dah panggil ramai dah. Dia panggil nahnu. Dia panggil sebagai nahnu. Kami tu sebagai nahnu. Dia tak ada saya berdua.
Kalau hak lain tu ada berdua kan. Hak ni dia tak ada. Dia tak ada saya ataupun saya berdua ataupun kami. Dia tak ada. Dia cuma ada aku dan juga kami. Okey. So boleh? Jadi yang ni isim dhamir ni sebab tu dipanggil popular sebab terlalu banyak berlaku. So yang ni adalah dhamir yang munfasil. Okey. Kalau kita tengok contoh-contoh dia tak dalam yang sebelum ni. Cuba tengok contoh dia. Macam kita nak praktis selalu deh. Apa dia kita belajar saat ni tu. Kita cuba tengok. Kalau munfasil ni ana ni ana apa dah ana. Jumpa dah ana. Wa ma ana minal musyrikin. So ana ni apa dia? Ganti nama pihak pertama kan? Untuk aku maksud dia. Kan? Jadi ni dia panggil mutasil ni, munfasil ni untuk ganti nama pihak pertama aku. Okey, lagi-lagi cuba tengok atas ni yang sebelum-sebelum ni ada tak? Ana. Macam kul huwallah. Selalu kita jumpa ada huwa tu ialah tu. Dalam ni macam tak ada sangat dia. Tak ada sangat lah yang ni. Cuba tengok sini. Al-Mulk sikit. Kita kembara sikit dalam Al-Mulk sikit. Ada tak? Ada tak sini? Tadi biar dihirul huwa. Ada huwa ni. Jadi huwa ni adalah apa dia maksud dia? Apa dia maksud huwa? Dia lelaki. Dia lelaki kan? Tadi jumpa tadi kan? Huwa. Yang sini tadi. Huwa. Mana dia huwa? Ni huwa. Dia lelaki huwa. Sini huwa. Okey? Sini huwa. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Mulk ni, kita try sikit sebab dia macam mudah sikit. Macam dalam ni dia Tabarakalladzi biyadihi ni huwa dah. Okey. Cuba cari. Lagi. Ni huwa dah. Lagi? Ayat 2 dah, ayat 2 tu. Ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata Huwa juga. Huwa. Wa huwa. Okey. Huwa. Betul. Kemudian macam tak ada ni. Tak ada dah. Ni pada ayat yang keempat ni. Ada tak wahwa juga tu? Kan? Wahasi. Ja'alna rajul syaitan wa atadna lahum. Dia sebenarnya banyak yang mutasil. Okey? So cuba kita tengok mutasil pula dah. Takut. Dia macam gini mutasil. Maksudnya dianya adalah yang bertangkup. Bila sebut mutasil ni bertangkup. Kan? Yang ni sangat banyak lah. Kalau kita tengok dalam Quran. So kita cuba tengok dulu yang ni. Sebab kita hari ni kita belajar pasal ni dulu dah. Besar sikit. Okey, kita tengok ni dulu. Naikkan dia. Okey. Ni benda dia. Cuba tengok ni. Yang munfasil ni kita kena baca semua. Lepas tu kita kena biar boleh hafal lah. Nyanyi sikit dah. Bahasa Arab hud juga ni. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, ana, nahnu. Macam tu. Okey. Huwa ni dia macam dia punya jujukan dia ni biasanya memang standard macam ni. Supaya dia nak suruh mudah menghafal. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ada gitu. Maknanya kita kena sendiri tahu lah ni. Kalau yang atas ni, yang 3 atas ni kan.
Mana kita punya tadi? Koreng-koreng sikit. Sini kita kena pergi sini. Jadi dah nak conteng sikit. Okey. Sini ni kalau kita tengok dah. Alam. Okey, mana dia tadi? Alamak. Sekejap. Dia bergerak. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok tadi kan, mana dia tadi? Ni kan. Okey, jadi huwa ni mufasil huwa. Kan? So dia punya jujukan gini ni memang kita kena tahulah. Kita kena maksudnya hafal. Kalau kita hafal pun memang dalam bentuk macam tu. Huwa ni dia lah. Dia lelaki kan. Mula-mula yang 3 ni adalah untuk yang apa? Dipanggil lelaki. Kan? Kita hafal tadi dah. Ni lelaki. Lelaki pihak ketiga. Ni pihak ketiga. Yang ni perempuan. Hiyahum ni perempuan pun pihak ketiga juga. Pihak ketiga. Kalau yang ni pula, anta, antum, mak antum ni pun ni lelaki. Pihak kedua pula. Pihak kedua. Kan? Okey. Kemudian yang 3 pula ni, anti, start daripada anti ni. Yang ni perempuan. Perempuan pihak kedua. Lepas tu ngelah sekali 2 ni barulah ni. Pihak pertama. Okey. Jadi sini kita kena hafal tu dalam minda kita dah tahu dah. Huwa ni dia, lepas tu dia berdua, lepas tu mereka untuk lelaki. Lepas tu kalau perempuan pun dia perempuan, lepas tu dia berdua perempuan, lepas tu mereka perempuan. So macam tu. Okay. Jadi kalau kita tengok mufasil ni yang terpisah. Dan kalau kita tak mutasil ni apa yang beza dia? Kalau huwa dia jadi hu. Kalau huwa dia jadi apa? Hu ni, hu. Okey, hu. Lepas tu kalau huma sama macam tu. Sama kalau hum pun sama. Jadi senang je. Kalau hiya dia jadi ha. Ambil ha je. Kalau huma sama. Oh, senang je. Kunna pun sama. Lepas tu lain sikitnya anta. Anta dia jadi ka. Okey. Kalau antuma dia jadi kuma. Antum jadi kum. Ni banyak jebok ni dalam Quran kita akan jumpa ni. Anti dia jadi ki. Antuma dia jadi kuma. Antunna dia jadi kunna. Cuba perhatikan yang ni. Kita nak tengok ni. Wa mahyaya ni. Ni perhatikan betul-betul yang ni. Yang ni ana, tapi bila dia jadi mutasil sama ada dia jadi ya ataupun dia ada ni. Kan? Tadi kita kata jumpa apa tadi? Inna solati. Dia ambil mana sah? Ambil ya ke ambil ni? Inna solati tu. Ya. Dia ambil ya saja kan? Kalau ni dia jadi inna solati ni. Dia biasanya kalau ni tu dia macam di depan dia ada fi'il. Kan? Tapi kalau dia belakang isim, biasanya dia ambil ya saja. Macam contoh solati, kitabi, kitab saya, maktabi, meja saya, kan? Solati, mahyaya, wa mamati. Semua ni adalah isim dhamir, dipanggil isim dhamir apa? Muttasil. Okey. Kalau untuk ya ni, kalau mufasil dia adalah ana. Maksudnya dia aku juga. Tapi yang ni hak duduk terpisah. Hak ni biasa dia di ujung perkataan. Macam kita kata kitab saya, rumah saya, baiti kan. Baiti jannati. Sebab apa? Asal dia baitun. Tapi bila nak kata rumah saya, baiti. Bubuh ya belakang. Kan? Jannati, syurgaku. Asal dia jannatun. Tapi bubuh ya jadi jannati. Kalau nahnu, jadi na je. Ihdina. Na belakang tu kan. Jadi, sangat-sangat banyak dalam Al-Quran. Nanti kita akan ulang lagi dan lagi dan lagi. Kalau kita tengok contoh yang sebelah ni kan. Contoh yang sebelah ni.
Kalau kita tengok sini, ni menunjukkan dia mutasil ni. Inna dia jadi innahu. Mana sesungguhnya dia. Kalau dua orang, innahuma. Kalau ramai, innahum. Kalau untuk perempuan, dia jadi innaha. Kalau dua perempuan, innahuma. Inna ni sesungguhnya kan. Kalau innahunna, sesungguhnya mereka, perempuan. Kalau sesungguhnya engkau, innaka. Malam ni duduk bilik orang lain. Kuatnya alam. Okey, lepas tu, Satu nak tanya Umi. ya. Tadi kan macam baiti tu rumahku kan. Aha. Kalau nahnu tu baitina ko gana? Dia Kalau rumah kami. kalau rumah kami baituna. Dia asal dia Oh, baitun. Baitun. Asal dia baitun. Jadi baituna tidak baitina. Salah. Tak baituna. Kecuali kalau dia kata mim baiti. Kalau ada min kat belakang, asal-asal dia tadilah kata asal-asal perkataan ni dia memang marfu. Dia memang dhammah. So asal dia haza baituna dia lah. Haza baituna dulu. Kan? Tapi kalau ada min kat depan baru dia jadi mim baitina. Sebab apa baiti tu? Sebab dia ada min tu. Dia nanti kita tengok baituna tu adalah dia mudah pula dua tu. Kita tengok kemudian. Mudah pula dia ganti. Nanti dia menyandar tu. So boleh maknanya kita nak tengok dari segi apa tu? Macam mana kalau muttasil dia menjadi mufasil, dia jadi muttasil, kan? So kalau tadi kuma dia jadi innakuma. Kalau kum ni seumur kita jumpa innakum. Kalau ki, innaki. Dia kan duduk belakang macam tu. Sebab tu dia panggil mutasil. Sebab dia macam bertakuk dengan perkataan lain. So kita nak ingatnya, kalau munfasil, terpisah. Kalau mutasil, mutakuk. Sambung. Dia panggil Bersambung. melekat. Melekat. So boleh untuk yang seterusnya ni. Cuba kita tengok yang inna. Inna ni innakuma, lepas tu innakunna. Ni inna jadi gana. Innani. Sini. Ni dia ambil ya jugalah. Innani. Ni. Lepas tu kalau inna sesungguhnya kami, dia bersambung. Dia asalnya innana. Jadi untuk tulisan dia disebut inna je. Jadi kalau inna macam ni asal dia innana. Okey gitu. Nanti kita tengok contoh kalau kita tengok solati tadi kan. Mana solati ada. So fokus yang solati tu cuba kita tengok yang ya tu lah. Okey. Tadi. Okey. Ataupun kita cuba tengok dalam ni. Yang dalam ni banyak kan. Dalam ni terlalu banyak lah. Tabarakallazi. Jangan kerak pula ni Kak Gong. Tabarakah ni. Okey. Tabarakah ni satu perkataan. Sebab tu kita biasa baca kita nak kerak-kerak ni jangan sembarangan kerak. Kerak kaki dia. Kudung dia. Jadi tabarakah ni satu sorry. Itulah salah kerak dia tu. Ni sini. Di situ kan. Tabarakallazi. B pun kata dia ni. Kalau tak reti aku nak ni. Ni hi. Ni ada celah ni hi. Hi ni adalah tadilah. Dia asal dia hu. Kan? Sebenarnya hu. Asal dia ni. Dia panggil dhamir. Dhamir mutasil hu. Tapi dalam bahasa Arab ni. Dia berubah ni. Biadihi ni. Bukan sebab dia mabni. Dia dhamir ni mabni. Daripada dia mabni, dia tak degih. Kebal degil. Kebal. Dia punya baris dia tu tak jatuh. Baris dia tu sama. Tapi di sini ni, dia jatuh. Sebab apa dia jatuh hi ni? Jadi asal dia hu kan? Dia jadi hi ni sebab sebelum dia tu, dia baris bawah. Jadi bahasa Arab ni kadang-kadang kalau dia payuh nak sebut, dia pun macam jadi baris tu dia pun ikut sekali. Macam contoh,
biadihu ke payah. So dia pun biadihi. Sebab dia sebelum tu baris bawah. Asal dia hu. Kan? Gitu. Lepas tu lagi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kita tengok kum ni. Kum ni satu. Kum ni. Kum ni apa maksud dia? Kaf ni. Rama. Kamu. Kaf ni kamu. Kum kamu. Ni isim dhamir muttasil ni. Kamu. Kalau yang mufasil antum. Banyak ni. Ayyukum. Kum ni pun sama. Ayyukum. Okey, lagi allazi khalaqa sab'a okey, lagi juga. Sumajil basakar ilaika. Ni ilaika. Ka ni apa? Ni kan. Ka ni engkau. Kan? Kalau yang mufasil apa dia? Anta. Kalau yang muttasil ka. Gitu. Masuk waja'alna. Ha ni sini. Waja'alna ha. Ni yang hiya lah. Dia. Telah kami jadikan akan dia. Okey. Wa'atadna. Okey. Lahum. Hum ni pun sama. Hum okey. Rasanya okey. Dah cukup dah contoh-contoh supaya kita akan jumpa lagi dan lagi lah. Taifan. Betul. Okey. Kan ada. Mute. Okey. So kita cuba tengok habiskan yang ni. Allahu akbaru kabiran dah hanifan. Okey. Dah tahu dah kan? Maksudnya cuba kita tengok yang ni. Wanusuki. Sebab apa dia jadi ibadahku ni? Sebab dia ada ya kat belakang ni. So ya kat sini dia panggil dhamir muttasil. Ibadahku, wa mahyaya ni pun sama, ada ya kat belakang ni. Hidupku, mamati ni pun ada ya kat belakang ni. Matiku, lillahi rabbil alamin. Bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Okey. Setakat tu boleh faham ke sahabat-sahabat semua? Isim dhamir kita belajar ini. InsyaAllah. Okey. Cuba bagi makna sikit ni. Ya ni. Allah. Jadi kita. Okey. Menjadi mengecil. Okey. Cuba bagi makna untuk saat ni. Hanifan. Kepada Hanifan. Lurus. Keadaan lurus. Kan? Berkeadaan lurus. Musliman. Yang menyerah. Menyerah dirilah. Berserah. Okey. Wa. Dan. Okey. Ma. Tidak. Ma tidak. Ana. Aku. Min. Daripada. Dari ke daripada samalah. Okay, daripada samalah. Okey, musyrikin. Orang-orang yang menyekutukan. Menyekutukan. Betul. Sebab dia macam musyrik kan. Kalau kita sebut orang musyrik pun pehek lah sebenarnya. Inna. Sesungguhnya. Solati. Bayangku. Solatku. Wa. Dan nusuki. ibadahku. Wa. Dan mahyaya. Hidupku. Dan Mamati. Matiku. Lillah. bagi Allah. Bagi Allah ataupun kerana Allah. Bagi Allah lah kan. Hidupku ni bagi Allah. Okey. Rabbi. Tuhan. Al-alamina. Semesta alam. Alam. Okey, bagus belakang. Kita dah ada 43 vocab dah. Okey, babi. Senang ni. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. La ni la tiada. Tidak. Tergantung pada keadaan kan. Sini la tiada lah. Sebab tiada sekutu. Kalau tidak sekutu tu macam tak faham pula tak? Tiada sekutu. Tiada sekutu. Dia panggil la Syarika. syarika. Sama macam tadi. Sekutu. Okey,
Kan? Engkau. La syarika. Okey. Lahu. Katu domeng. Baginya. Bukan. Syarika ni dalam ni. Syirik ialah satu perkataan. Dia satu perkataan. Okey. Syirik tadi kan. Okey, lahu. Mm-mm. La ni huruf jar lah ni. Pat- Min ila an ala fi bi kali ni. Dia kadang-kadang li, kadang-kadang la. Sebab dia nak berjumpa dengan hu ni, dia macam payuh macam tadi. Lihu tu macam payuh. So dia jadi lahu. Dia ambil hot la. Lahu. Baginya. Right? Okey. Bagi. Okey. Lepas tu wa ni dan bi. Bi ni dengan zalikal zalikal kitab kan. Ni dia bagi isim popular ni isim isyarah, setunjuk. Itu. Ataupun demikian itu. Boleh juga kadang ada terjemahan dia sebut demikian itu. Dengan demikian itu umir tu Aku diperintahkan. telah aku diperintahkan. Okey, yang ni dia Telah. yang ni dia masuk dalam fi'il. Nanti kalau kita belajar fi'il nanti kita akan troka balik lah ni. So setakat ni ingat amar lah, amar ma'ruf nahi munkar kan. Amar ni kan perintah yang benda yang baik. Nahi munkar, cegah yang munkar. So umir tu kata akal tu daripada perintah. Tapi dia punya tu telah aku diperintah. Dia macam pasif. Telah aku diperintahkan. Dan anak aku minal muslimin, daripada muslimin, Orang Islam. orang Islam. Ni pun sama juga macam tadi. Lepas daripada haraf jar, dia jadi muslimina. Asal dia muslimuna. Tapi tanda majrur, tanda baris bawah untuk jamak ni, dia bukan bertukar nun na tu jadi ni, tapi dia baris waw tu. Asal dia muslimuna, dia jadi ni. Kita selalu dengar kadang orang sebut muslimuna, kadang orang sebut muslimina, okay? Kadang-kadang confuse apa muslimun pada muslimin tak. Jadi sebenarnya itulah sebab-sebab dia. Antaranya bila dia berbentuk majrur. Majrur ni maksudnya dia berbaris bawah. Kalau untuk kataan lain tu, isim yang zahir lain, dia berbaris bawah lah. Minal baiti. Tapi kalau jamak, dia bukan baris bawah. Dia majrur dia tu, waw tu bertukar menjadi ya. Jadi muslimina. Jadi habislah kita punya apa? Doa iftitah. Okey, cuba bagi makna ni. La Tiada. Tiada. Syarika Sekutu. dia ada sekutu kan. Lahu, la tu Baginya. hutunya. La tu bagi, hutunya. Wa dan bi Dengan Dengan itu. zalika demikian Itu. betul. Umir tu ni apa ni? Amar ma'ruf ni. Telah aku diperintahkan. Telah aku diperintahkan. Maknanya tiada sekutu baginya, bagi Allah lah tiada sekutu. Kita berikrar kan tiap-tiap pagi, dan dengan yang demikian itu telah aku diperintahkan. Maknanya diperintahkan supaya kita ni menghadapkan wajah kepada Allah je, kita menyerahkan diri kita kepada Allah, pada tak ada sekutu. Aku diperintah macam tu, wa ana minal muslimin, dan aku daripada orang-orang Islam. ana minal muslimin. Aku daripada orang-orang Islam. Ingat lagi ada budak hak mengaji tu. Dia suruh dia baca ni doa iftitah lah. Dia duk lekat wa ana minal musyrikin, wa ana minal musyrikin. Tak nak ayatnya kalau tak faham tak. Bolehnya kata wa ana minal musyrikin. Cakap ajar dia jadi lekat. Jadi terbalik. Jadi terbalik wa ana minal musyrikin. Astagfirullahalazim. Itulah sebenarnya penting sangat faham ni dah. Kalau tak faham jadi gitulah. Masya-Allah. Jadi sekadar kita baca daripada kita niat sampai ke ni 51 wakil. Kita ada dalam 140 wakil, mana dah 1/3 lah wakil yang kita dah tahu ni. Alhamdulillah. Melalui baca andalan solat saja. Okay. So insya-Allah maknanya nanti inilah wakil-wakil inilah kita akan gunakan untuk terus meneroka dalam kita punya bacaan Al-Quran nanti. Okey, kita tengok sini ada domain kat sini.
La syarika lahu ni. Hu ni dhamir apa ni? Dhamir kan hu kan? Lahu. Yahoo. Jadi ni dipanggil apa tadi? Muttasil ke munfasil? Muttasil. Mana sah? Muttasil. 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 Takut. Ni hu ni. Kan? Kalau ni huwa. Kalau muttasil hu. So lahu. Ni yang takut dia sebab dia takut dengan la ni kan. Jadi baginya. Dia bukan lahua. Tapi lahu je. Ambil depan je. Lahu. Bizalika umirtu wa ana. Sekali lagi ana. Ana ni apa dia maksud dia? Saya, aku. Aku kan. So yang ni mutasil ke munfasil ni ana ni? Munfasil. Munfasil dia terpisah. Dia terpisah. Ni dia duduk bawah sekali ni. Alamak, tergeruk ni. Dia duduk di bawah apa dhamir dipanggil yang mutakallim, yang berkata-kata. So yang ni alhamdulillah. Tak ada dah lain dia punya dhamir dia. Wa ana minal musyrikin. Wa ana minal musyrikin juga lekat. Wa ana minal muslimin. Okey, la syariah. Sebab tu kita biasa-biasa kita tahulah. Kadang-kadang kita ambil ka ni engkau ke ada. Syarika ni dia satu perkataan kan. Okey, rasanya alhamdulillah. Wa mahyaya tadi dah ada dah. Cuba kita tengok atas ni ada tak dhamir. Allahu akbaru kabiran walhamdulillah walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya. Ni pun sama, wajjahtu wajhiya. Ya ni wajahku. Okey, wajahku ni menunjukkan dhamir lah ni. Ya saja ni. Kan? Wajahku. Lillazi fataras samawati wal ardh. Okey, lain tak ada dhamir dia. Kita tengok atas ni kita tak sama. Tak ada. Yang ni usalli tak ada. Okey. So setakat tu boleh ke sahabat-sahabat semua? Boleh faham ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Kita dah habis dia punya apa tu doa iftitah dan kita sebenarnya dah ada 50 vocab. Nanti vocab tu kita akan guna untuk yang lain-lain insya-Allah. So tadi pun dah hafal dah senang tak? Makna tu. Nak baru napuk.